Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Fauzi bin Haji Wahid, Pegawai Kerja Sosial Perubatan dari Pusat Perubatan Jerudong Pak, ya. Baik, untuk tajuk kita pada hari ini ya, cukup panjang ni. Adakah ianya tema ataupun tajuk semata-mata ni? Jadi kita bersama dengan Tuan untuk mengongsikan sedikit mengenai dengan Hari Kerja Sosial Sedunia ataupun World Social Work Day 2025 ini. Okey. So terima kasih terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei dan sampai pagi kerana memberikan peluang kepada pihak kami dari Pusat Perubatan Jerudong Pak atau JPMC untuk ditemuduga pada harinya bersempena sambutan Hari Kerja Sosial Sedunia tahun 2025. Jadinya Hari Kerja Sosial Sedunia ini atau lebih dikenali World Social Work Day disambut pada hari Selasa ketiga pada bulan Mac setiap tahun untuk menghargai peranan pekerja sosial di seluruh dunia. Jadinya tema tahunan ini ialah memperkukuh solidariti intergenerasi untuk kesejahteraan yang berkekalan. Jadinya tema ini menekankan kepentingan hubungan antara generasi dalam membentuk masyarakat yang lebih kukuh dan sejahtera. Ia menggalakkan juga kerjasama antara golongan muda, dewasa dan warga emas dalam membina masa depan yang lebih harmoni dan inklusif. Difahamkan topiknya ni, temanya menekankan kepentingan menjaga dan menghormati antara generasi untuk membina masyarakat yang kukuh, mengekalkan alam sekitar dan berkongsi kebijaksanaan untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang kita inginkan. Mungkin dapat kita kongsikan infografiknya yang telah dinyatakan pada hari ini disambut setiap 19 Mac. Yes, betul. 19 Mac setiap tahun dengan tema yang berbeza-beza setiap tahun ya. Hari Kerja Sosial Sedunia ataupun World Social Work Day. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah peranan bagi pekerja sosial perubatan. Silakan. Okey. So sebagai saya sendiri pekerja sosial perubatan pihak kami memainkan peranan dalam pelbagai cara Di antaranya menyokong pesakit dari pelbagai generasi iaitu dengan membantu mereka menghadapi cabaran kesihatan dari sudut emosi, sosial dan kewangan. Kemudian ia juga menghubungkan mereka dengan keluarga dan komuniti, iaitu memastikan generasi muda dapat memahami dan menyokong keperluan generasi yang lebih tua, terutama dalam penjagaan kesihatan. Dan seterusnya mendidik tentang kesejahteraan yang berkekalan bagi menggalakkan kesedaran tentang kesihatan mental, kesejahteraan sosial dan pentingnya sokongan keluarga dalam proses pemulihan pesakit. Jadi dengan adanya solidariti intergenerasi ini, kita ni dapat membina sistem sokongan yang lebih baik daripada semua peringkat umur kita. Betul. Baik Tuan, bagi negara Brunei Darussalam sendiri, apakah maksud tema Hari Kerja Sosial Sedunia pada tahun ini? Okey, sebenarnya di negara kita ni tidak perlu ada menetapkan tema Hari Kerja Sosial Sedunia ini. Tapi jika dilihat daripada tema IFSW atau lebih dikenali International Federation of Social Work, seperti mana yang saya maklumkan di awal tadi, saya mengambil beberapa maksud yang sesuai dengan masyarakat kita ni. So di Brunei ini, tema ini sangat relevan dengan usaha negara dalam mewujudkan masyarakat penyayang dan harmonia. So jadinya dengan solidariti antara generasi adalah asas kepada kesejahteraan yang berkekalan di mana setiap lapisan masyarakat saling menyokong dan belajar daripada pengalaman satu sama lain. Sebagai contoh saja saya di sektor kesihatan, kami sering melihat bagaimana sokongan keluarga dan komuniti sangat penting dalam membantu pesakit, terutamanya warga emas atau orang kurang upaya dalam menjalani kehidupan yang lebih berkualiti, Tuan. Kalau kita bercakap tentang sokongan ni, Tuan, apakah antara sokongan atau jenis sokongan yang diperlukan dari orang ramai? Okey, so sebenarnya sokongan ni daripada masyarakat ni sangat penting bagi masyarakat kita ni Jadi masyarakat di luar sana boleh membantu dengan pelbagai cara sebenarnya. Namun saya akan kongsikan beberapanya sahajalah. Salah satunya adalah yang pertama, menghormati dan memahami keperluan generasi lain. Misalnya anak muda ni boleh belajar daripada pengalaman warga emas. Jadi manakala golongan yang lebih tua ni boleh membimbing kepada generasi yang muda. Betul. Dan kemudian menyertai aktiviti yang menghubungkan antara generasi Tuan. Seperti program kesukarelawanan, melawat ahli keluarga yang bertahan di hospital, atau apa juga aktiviti keluarga yang boleh menggalakkan interaksi antara generasi dan seterusnya boleh menyokong inisiatif sosial dan kesihatan sama ada melalui sumbangan
menjadi sukarelawanan atau sekadar meluangkan masa untuk membantu mereka yang lebih memerlukan. Baik, itulah ya antara jenis sokongan yang diperlukan dari orang ramai. Bagaimana pula golongan muda boleh melibatkan diri dalam usaha membina hubungan antara generasi melalui kerja sosial, Tuan? Okey. So, bagi golongan muda, sebenarnya golongan muda ini boleh menyumbang dengan pelbagai cara mengikut kreativiti mereka itu sendiri ya. Tapi saya sebagai pekerja sosial, saya mengkongsikan beberapa antaranya saja seperti berinteraksi lebih banyak dengan orang yang lebih tua daripada kita ya. Karena kita ni mempelajari sejarah, pengalaman bisnes orang dan juga menerima nasihat daripada bisnes orang ni lah. Macamnya orang bisnes orang ni lebih makan garam dahulu lah daripada kita ni. Jadi maksudnya di sini tu ia lebih orang ni lebih berpengalaman daripada yang kita ni yang lebih muda ni ya. Dan kemudiannya menyertai program mentor dan sukarelawan yang ada di luar sana seperti mengajar mereka ni dalam kemahiran digital atau membantu mereka dalam aktiviti-aktiviti berkomuniti dan seterusnya juga menghargai peranan keluarga dan generasi terdahulu iaitu dengan lebih banyak berkomunikasi dan penghormatan terhadap sumbangan mereka dalam membentuk masyarakat pada hari ini. Dengan usaha ini jadinya ianya boleh membantu membina keharmonian sosial yang lebih erat antara generasi lah. Baik. Difahamkan ada program befriending yang ditawarkan. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenainya. Okey, so untuk perkongsian sahaja, program befriending ini adalah satu inisiatif kolaborasi antara pihak JPMC dan juga Universiti Brunei Darussalam di mana pihak universiti pelajar-pelajar daripada Universiti Brunei Darussalam ini dibimbing oleh pihak kami untuk menjadi sukarelawan di wat-wat di JPMC kita. Jadi tugas-tugas mereka ini seakan-akan seperti ahli keluarga lah di dalam wat, terutamanya bagi pesakit-pesakit yang ada keluarga menjaga di dalam wat itu. So tujuannya adalah untuk menyediakan sokongan emosi dan juga sosial mereka lah kepada individu yang keseorangan atau orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka lah. Jadi pelajar-pelajar daripada UBD ini diorang melakukan aktiviti seperti sekadar mendengar muzik, melihat dokumentari atau melihat televisyen lah dan juga membuat lukisan-lukisan. Jadinya saya sebagai pegawai pekerja sosial perubatan, kami berperanan sebagai pendamping kepada pelajar ini lah untuk memberikan tunjuk ajar macam mana kami memberikan ruang selamat kepada pesakitan ini dan juga untuk berbual dan mendengar keluhan mereka. Jadinya selain itu ia bertujuan untuk membantu mereka ini mengurangkan rasa kesunyian, rasa kesunyian lah dan juga meningkatkan kesejahteraan psikososial mereka terutamanya dalam proses rawatan atau pemulihan semasa mereka ini berada di wat tersebut. Jadi antara perkataan yang lain jadi seorang rakan. Ya, seorang rakan lah befriending. Jadi boleh diterangkan sedikit pekerja sosial seperti Tuan sendiri memainkan peranan apa dalam program ini? Seperti memainkan peranan dalam program ini, ialah jadinya terdapat pelbagai aktiviti yang telah dijalankan Hari Kerja Sosial sambutan Hari Kerja Sosial sedunia ini. Pihak kami akan mengadakan beberapa sambutan di JPMC pada 19 Mac 2025. Di mana pada hari tersebut kami akan mengadakan satu ceramah khas yang berkaitan dengan tema pada tahun ini yang menekankan pentingnya solidariti antara generasi dan kemudiannya kami akan juga mengadakan kempen kesedaran di media sosial untuk mempromosikan kepentingan hubungan antar generasi. Dan selain daripada itu program sukarelawan antar generasi juga telah diadakan bersempena Hari Kerja Sosial Sedunia di mana pihak kami telah bekerjasama dengan organisasi Bersih Solution mana kami telah membersihkan rumah pesakit yang kurang berkemampuan dari segi pendapatan. Jadinya selain daripada itu juga pameran dan gerak jualan yang diadakan di lobi bangunan PJC yang bermula 19 hingga 21 Mac. Gerak jualan ini adalah terdiri daripada ahli keluarga pesakit yang kurang berkemampuan dari segi pendapatan dan ini berfungsi untuk memberikan mereka menjana pendapatan semasa sambutan tersebut. Jadinya kami menggalakkan kepada orang ramai untuk berkunjung ke lobi bangunan PJC bermula 19 hingga ke 21 Mac 2025 bagi sama-sama menyokong dan mewujudkan masyarakat yang lebih penyayang dan inklusif. Di samping itu juga pameran yang diadakan adalah membantu orang ramai untuk peka akan perkhidmatan yang sedia ada
untuk bagi mendapatkan hikmat, nasihat atau boleh dihubungi untuk sebarang pertanyaan di masa akan datang. Baik, itulah antara aktiviti yang dijalankan ya. Betul. InsyaAllah pada 19 hari bulan ini nanti dapat diikuti bersama ya. Memang saya suka perkataan itu, kita ni bridging the gap antara generasi ini, pasal kalau kita lihat saja pada waktu ini, saya kurang faham apa antara bahasa Gen Z dan sebagainya. Jadi memang baguslah. Bahasa-bahasa muda zaman sekarang ini. Jadi kita merapatkan mereka ini dan lebih memahami sama-sama sendiri. Bagaimana pula dengan acara ataupun aktiviti dijalankan sepenuh hari kerja sosial sedunia ini? Tuan, tadi ada menyentuh sedikit, jadi mungkin dengan lebih jelas. Mungkin adakah ada aktiviti yang dijalankan di negara Brunei Darussalam sempena dengan hari kerja sosial sedunia ini nanti? Okey, terima kasih. Tadi yang seperti saya kongsikan tadi, so ceramah khas satu ia akan diadakan pada 19 hari bulan Mac ni lah. Diteruskan sambutan Hari Kerja Sosial Sedunia ni, di mana ada ceramah itu dijemput daripada Jabatan Kerajaan untuk memberikan ceramah kepada orang staf-staf dan juga orang ramai. So jadinya pihak kami juga ada seperti saya kongsikan tadi, kempen kesedaran melalui media sosial JPMC untuk mempromosikan hubungan antara generasi ini. Daripada itu program sukarelawan yang telah diadakan dan juga selain daripada itu pameran dan gerai jualan yang diadakan di lobi bangunan PJSC pada bermulanya pada 19 Mac hingga 21 Mac. Baik, alhamdulillah. Walaupun dikongsikan kepada kita. Mungkin dapat ditanyakan satu soalan. Saya tertanya-tanya sebenarnya, kalau misalnya seorang itu ingin menjadi seorang pekerja sosial, apakah antara yang diperlukan? Okey. So sebagai saja perkongsian, definisi kerja sosial ini harus difahamilah dulu. Jadinya definisi kerja sosial ini adalah satu profesion untuk membantu individu, kumpulan dan juga komuniti yang memerlukan bantuan dari segi emosi, dari segi ia punya ekonomi dan juga dari segi ia punya ia punya mental juga. So jadinya untuk menjadi pekerja sosial ini ia perlu pertama sekali pendidikannya pendidikannya, sebab ada orang salah pendapat yang kerja sosial ini sukarela. Sebenarnya bukan sukarela pekerja sosial ni. Ia perlu harus mendapat pendidikan yang tertib. So mengambil sekurang-kurangnya ada ijazah sarjana muda dalam bidang kerja sosial. Di mana di dalam sebagai pengalaman saya, kami harus menjalankan 360 jam untuk praktikal sahaja. Ya, untuk menjadi pekerja sosial salah satunya untuk mendapatkan pendidikannya terlebih dahulu. Jadi pendidikan dan juga pengalaman itu amat diperlukan, diperlukan dalam menangani bagi mereka ini. Kerana dalam dunia ini juga antara yang sukar ditangani adalah manusia itu sendiri. Ada berlainan orang, berlainan cara. Tapi bagaimana cara untuk kita menangani mereka, beginilah caranya, perlu ada pendidikan dan juga perlu ada pengalaman berkenaan. Jadi untuk akhirnya mungkin ada pesanan terakhir kepada penonton di luar sana, silakan. Okey, so pesanan saya kepada penonton adalah saya mengharapkan orang ramai ini lebih menghargai dalam memperkukuhkan hubungan antara generasi, tidak mengenal bangsa, agama dan juga umur. Jadi kita ni semua mempunyai peranan dalam membentuk masyarakat yang lebih bersatu padu, sama ada dengan meluangkan masa bersama keluarga atau memberi inspirasi sebagai role model tuan. Jadi kepada generasi yang lebih muda daripada kita ni, agar mereka ni saling menghormati, saling membantu ahli keluarga atau individu yang memerlukan dan menunjukkan sikap tanggungjawab. Ini disebabkan kenapa jika kita ni dapat mengeratkan hubungan antara generasi ini, kita bukan sahaja memastikan kesejahteraan pada hari ini tuan, tapi juga untuk membina masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Jadi diorang ini boleh belajar daripada kita ni lah. So generasi yang akan datang, terutama macam tuan terangkan tadi, Gen Z atau bahasa tu. So tadi biar diorang ni lebih bertanggungjawab dan saling menghormati. Tadi generasi yang lebih tua daripada mereka ni lah. Jadi sekian itulah saja pesanan saya pada hari ini kepada penonton di luar sana. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Afif Fauzi bin Haji Wahib, Pegawai Kerja Sosial Perubatan daripada Pusat Perubatan Jurudompak, sudi datang ke Studio Rampai Pagi pada pagi ini memberikan satu informasi yang cukup menarik sekali. Penting untuk kita ketahui sebagai
pengetahuan asas kita ni itulah. Betul. Sekali lagi Dapat kita ucapkan membantu. kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Afif Fauzi. InsyaAllah kita akan bersuara lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.